apa disiplin kita ni bila nak mentafsirkan kita punya peristiwa dan mengaitkannya dengan hadis-hadis akhir zaman. Pertama sekali, saya nak sebutkan disiplin kita yang pertama, kita tidak ada kesangsian bahawasanya kiamat itu adalah sesuatu perkara yang benar. Okey? Maksud setiap orang Muslim kena percaya kiamat tu akan datang. Kiamat tu ada. Sesiapa yang percaya kiamat tu ada, maka dia selamatlah. Selain dia percaya pada rukun iman yang lain. Siapa yang tak percaya adanya kiamat, maka dia kafirlah kerana dia telah menafikan sesuatu yang telah qat'i subutnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, manusia ni apabila berdepan dengan isu-isu hadis akhir zaman ni, mereka ada 4 golongan. 4 golongan yang saya kira kita kena tahu. Bila berdepan dengan isu akhir zaman, mengaitkan pula dengan situasi semasa, manusia ada 4 golongan. Golongan yang pertama, golongan ahli sunnah wal jamaah yang mengikut disiplin para ulama, yang tidak tergesa-gesa, yang mengikut disiplin yang saya akan sebutkan ini. Yang ini kita akan bincangkan disiplinnya, kena ikut. Kita kena jadi golongan yang ni. Yang kedua, golongan yang menolak hadis akhir zaman ni secara mutlak. Tolak habis. Dia kata saya tak percaya dengan hadis-hadis akhir zaman ni. Hadis-hadis ni semua mengarut. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, kiamat tu datang dalam keadaan baghtah, dalam keadaan tiba-tiba, dia kata. Jadi bila ada hadis-hadis akhir zaman menceritakan tentang ni dah, bila berlaku yang ni dekat nak kiamat, bila berlaku yang ni dekat nak kiamat, ini semua bercanggah dengan Quran. Kan kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam tafsir Al-Manar umpamanya, karya Syekh Rashid Ridha. Syekh Rashid Ridha di antara orang yang agak skeptik dengan beberapa hadis-hadis akhir zaman ni. Kerana dia kata banyak hadis-hadis akhir zaman ni yang pelik pada akal, dia kata. Ada beberapa lah yang dia kritik. Antaranya hadis berkenaan dengan Dajjal. Dia kata tak mustahil Dajjal ni ada kuasa yang besar. Jadi dia mempersoalkan. Itu golongan yang kedua. Dan golongan kedua ni bahayalah. Kerana terlalu banyak hadis-hadis akhir zaman yang diceritakan di dalam hadis Nabi SAW yang telah pun berlaku di alam realiti. Bila Nabi SAW menyebutkan seperti mana yang Ustaz Salman sebut tadi kan, hadis Jibril yang sangat masyhur. Jibril datang jumpa Nabi, duduk depan Nabi, tanya tentang Islam, iman dan ihsan. Lepas tu Jibril tanya, wa akhbirni 'anis sa'ah. Nabi kata mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail wa haddithni an amaratiha. Nabi kata antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-'alata ri'a asya yatatawaluna al-bunyan. Atau kama qala. Nabi mengatakan bila Jibril tanya, bagi tahu aku tentang kiamat, Nabi kata tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jibril kata tolong bagi tahu kepada aku apakah petandanya, petanda dekatnya kiamat. Nabi SAW menyebutkan wa antalidal amatu rabbataha, apabila seorang hamba melahirkan tuannya. Ada berbagai tafsiran ulama dalam masalah ni, tetapi Nabi mengatakan satu lagi, wa antaral hufatal uratal, dan kamu melihat orang yang tidak berpakaian, kan, orang yang urah, orang yang tidak cukup pakaian, orang yang hufah, orang yang tidak memakai selipar, alah, orang yang miskin, ri'a asya, orang yang mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka merebut-rebut meninggikan bangunan. Berebut-rebut meninggikan bangunan. Maksudnya apa? Zaman ni kita dah melihatlah benda tu, kan? Qurtubi dah sebut, macam Ustaz Salman sebut tadi, zaman kita pun kita nampak clear. Di Qatar sana, di UAE, di Dubai, di Saudi, mereka-mereka ini mungkin dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi antaranya menyebutkan banyak hadis-hadis yang menjadi petanda kecil kiamat ini telah pun berlaku di zaman dia. Imam Nawawi juga menyebutkan benda yang sama. Jadi kita tak mungkin nak tolak kerana banyak hadis-hadis yang telah pun berlaku. Bahkan di dalam Al-Quran juga menyebutkan tentang sebahagian daripada petanda kiamat. Antaranya apabila peristiwa belah bulan itu berlaku, menunjukkan dekatnya kiamat. Okey, maka golongan yang menolak secara mutlak ni kita tak boleh ikutlah. Kemudian ada satu lagi kumpulan yang terima secara mutlak. Ini pun tak betul jugalah, kan? Tolak secara mutlak pun tak boleh, terima secara mutlak pun tak boleh. Kenapa? Kerana Imam Ahmad sendiri sebut salasata ulum la asla laha. Ada 3 jenis ilmu yang tidak ada asal, yang biasa ada hadis palsu di dalamnya.
ataupun banyak riwayat-riwayat yang dhaif di dalam yang bercampur-campur. Apa dia? At-tafasir atau at-tafsir wal malahim wal maghazi. Tiga benda, ilmu tafsir, ilmu akhir zaman dan ilmu yang berkaitan dengan peperangan Nabi SAW. Kitab-kitab berkenaan dengan hadis-hadis seperti ini bercampur-campur. Ada yang dhaif, ada yang sahih. Okey, itu kata Imam Ahmad. Jadi nak terima semua pun tak boleh, nak tolak semua pun tak boleh. Ada satu lagi golongan, iaitu golongan yang terima hadis-hadis yang sahih, yang hasan, tetapi mentakwilnya dengan takwilan yang batil. Ini problem. Yang inilah yang menjadi masalah kita pada hari ini. Yang kita akan tengok disiplin. Baik, saya nak sebut disiplin yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Apabila berinteraksi dengan hadis, tak salah untuk kita mengaitkan situasi dengan hadis, tak salah. Kerana apa? Sahabat Nabi SAW bila melihat Ibn Sayyad, mereka terus mengatakan dia adalah Dajjal. Mereka terus kata dia adalah Dajjal. Maksudnya mereka mengaitkan Ibn Sayyad dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan sebagian sahabat bersumpah pun. Dan benar kata Ibn Hajar, Ibn Sayyad itu merupakan salah seorang daripada Dajjal-Dajjal yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Walaupun dia bukan Dajjal yang besar, tetapi dia adalah sebahagian daripada Dajjal-Dajjal yang kecil. Begitu juga ketika mana kita melihat Asma binti Abi Bakar, apabila dia berbicara dengan Hajjaj, kan? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia menyebutkan tentang hadis dan dia mengaitkan Hajjaj itu salah seorang daripada Kadzab ataupun Mubir, salah seorang daripada Mubir, iaitu pembinasa yang disebutkan dalam hadis Nabi. Asma mengaitkan situasi semasa, realiti semasa di zaman dia dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Itu tak salah lah. Tetapi ada disiplin yang kita perlu ikut. Apa dia? Yang pertama, kita kena pastikan tidak meletakkan tafsiran kita sebagai sesuatu yang qat'i, melainkan dengan dalil yang sangat jelas seperti mentari terangnya. Seperti mana hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada Hasan, "Ibni hadha sayyidun, sayuslihullahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minan nas." Atau kama qala. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, anak aku ini, iaitu cucu akulah Hasan ini, merupakan sayyid, merupakan pemimpin, merupakan ketua. Sayuslihullahu baina fi'ataini 'azimataini minan nas. Dia akan mendamaikan di antara dua puak yang bergaduh. Itu siapa? Ali dan juga Muawiyah. Dan ini berlaku dalam sejarah. Yang ini kita kata yang inilah maksud Nabi SAW, confirm. Kerana tidak ada yang lain yang Hasan berperanan dalam nak mendamaikan di antara dua puak yang bergaduh. Tetapi di sana ada ruang-ruang yang kita kata masih boleh menerima tafsiran. Kita tak boleh kata ini confirm tafsiran aku ni, siapa tak terima penyembah Dajjal, siapa tak terima tafsiran aku maka dia menyembah syaitan. Tak boleh. Kerana tafsiran kita kekal tafsiran. Seperti mana para ulama apabila mereka mentafsirkan hadis bila Nabi SAW sebut wa tataqarabul aswaq. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan la taqumus sa'ah hatta tadhharal fitan wa yakthural kadhib wa tataqarabul aswaq. Nabi SAW menyebut awal Nabi kata tidak akan berlaku kiamat melainkan apabila berlaku banyak fitan, berlaku banyak bencana, wa yadhharul kadhib, banyak pembohongan, dan juga pasar menjadi dekat. Apa maksud pasar dekat? Ulama sekurang-kurangnya ada beberapa pendapat. Ada yang kata kerana pasar yang rapat, pasar yang dekat ni, pasar tu jadi dekat. Banyak pasar dalam dunia ni. Dulu pasar-pasar besar ni tak banyak. Kan? Di antara satu pasar ke satu pasar jauh. Tapi bila masuk zaman sekarang, pasar tu dah jadi makin dekat. Di sini ada pasar, di sana ada pasar. Sebagian ulama tafsir begitu. Ada juga ulama sebagiannya mentafsirkan, ya, cepat untuk kita tahu harga yang berada di pasaran. Dengan buka Shopee, orang di Tanjung Malim tahu, orang di Qatar boleh tahu dalam masa yang sama. Kerana ilmu untuk menukilkan ilmu pasar lebih cepat, kan? Ada juga yang mengatakan, ya, mudah untuk berjalan daripada satu pasar ke satu pasar dengan tempoh yang cepat apabila apa? Apabila adanya pengangkutan seperti kapal terbang dan sebagainya, dan kereta yang sangat laju pada hari ini. Okey? Baik, itu dapat tafsiran yang pertama. Tafsiran yang disiplin yang pertama. Disiplin yang kedua kena pegang yang sahih lah, dan juga yang hasan. Yang mana yang dhaif, yang mana yang palsu kita kena buang lah. Kan?
Orang kata apa pasal jeritan yang berlaku pada 15 Ramadan kan, kalau berlaku hari Jumaat akan berlaku jeritan. Ni hadis yang tidak sahih. Viral lah, kita duk tulis lah hadis ni tak sahih, alhamdulillah tak berlaku pun kan. Jadi kita tak mau Allah dan Rasulnya didustakan. Bukan sebab apa? Sebab orang yang baca hadis tu tak betul. Bukan kerana hadis tu tak betul, tapi kerana orang yang baca hadis tu tak betul dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, di antara disiplin kita membaca hadis-hadis akhir zaman dan nak mengaitkan dia dengan situasi semasa, kita kena tahu dulu bahasa Arab, kaedah bahasa Arab. Dulu orang duk sebar dalam Facebook satu video. Dia kata hadis yang berkaitan dengan Ya'juj Ma'juj ni sebenarnya dah keluar dah Ya'juj Ma'juj ni. Kita pun heran. Bila masa keluar Ya'juj Ma'juj? Tak nampak apa lagi. Dia kata Ya'juj Ma'juj ni bukan manusia. Sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ni adalah lava gunung berapi. Yang mana bila dia keluar, dia menghancurkan bumi semua sekali. Kita kata ini sangat-sangat bercanggah dengan kaedah bahasa Arab yang fasih. Siapa yang belajar baca hadis-hadis berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj, dia akan tahu bahawasanya Ya'juj Ma'juj ni adalah manusia. Ya'juj Ma'juj, baca Quran pun tahu dah kan. Baca Quran pun tahu kisah Zulkarnain yang berjumpa dengan mereka. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ketika kita membaca hadis-hadis akhir zaman, sebahagian daripada hadis-hadis akhir zaman ni dia bukan satu takdir yang kita tak boleh buat apa-apa. Dia bukan satu takdir yang kita terpaksa terima tanpa kita perlu buat apa-apa sambil berpeluk tubuh. Apa nak buat? Nabi kata akhir zaman memang macam tu. So kita terpaksalah untuk terima dan kita terpaksa buat kerosakan lagi, tambah lagi kerana kita beriman dengan hadis Nabi. Ini bukan maksud Nabi SAW. Kan? Sebab Nabi kata nanti akan keluar, akhir zaman nanti akan keluar Dajjal, yang akan ikut Dajjal ni, golongan ni akan ramai ikut. Dia kata saya beriman dengan hadis ni, jadi saya kena ikut Dajjal. Sebab kalau tak saya akan menolak hadis ni. Kita kata orang kata apa, ini adalah satu kebangangan yang nyata yang tidak pernah disuruh oleh Nabi SAW. Itu yang kelima. Yang keenam, baca hadis ni kena ikut hakikat dulu. Kerana ada metafora. Bahasa ni ada metafora dan ada literal. Kita kena faham literal dulu. Walaupun ada sebahagian ulama kita macam Syekh Muhammad Abduh yang cuba untuk mentakwilkan hadis berkaitan dengan Dajjal, tapi pendapat Muhammad Abduh ni telah pun dikritik oleh ramai ulama. Dajjal adalah manusia, dia bukan simbolik, dia adalah manusia. Dan kena pastikan juga, waktu kita nak mengaitkan situasi semasa dengan hadis, kena hati-hati. Kena pastikan semua sifatnya sama. Tak boleh acah-acah, tak boleh dekat-dekat. Sebahagian daripada orang kita hari ini yang cuba untuk mengaitkan satu figura. Kan, satu figura ni cuba dikaitkan kononnya dia adalah Mahdi. Sedangkan nama dia bukan Muhammad bin Abdullah pun. Kan? Tapi dia kata dia keturunan Nabi. Dia degree syariah, degree dia dalam pengajian Islam. Dan dia keturunan dia daripada keluarga dia raja. Kita kata nama dia bukan Muhammad bin Abdullah. Tak, nama bukan Muhammad bin Abdullah ni mana ada hadis kata nama dia Muhammad bin Abdullah. Dalam hadis kata namanya sesuai dengan namaku. Kita kata nama sesuai dengan namaku tu, ulama faham nama samalah. Kan, nama samalah. Tapi ada orang yang cuba untuk kita panggil apa? Menundukkan nas semata-mata untuk memuaskan nafsu dia untuk mengaitkan dengan suasana di semasa. Dulu ada orang cerita pasal Obama tu lala zu sual qatain. Nabi kata di akhir zaman ada orang kata apa, orang Afrika, orang kulit hitam yang akan datang ke Kaabah, dia punya betih kecil. Dia akan robohkan Kaabah umpamanya kan. Lepas tu bila Obama naik jadi presiden, dia kata inilah zu sual qatain. Kita kata nanti dulu. Sebab bila Nabi SAW sebut betih kecil, kena nampaklah betih dia kecil ke tak. Kita tengok Obama jalan tak nampak pun betih dia kecil, nampak sama je. So kita kena tengok sifat itu 100% sama, barulah kita akan kaitkan. Sebab itu orang pernah tanya kepada Ibrahim bin Maisarah masa Umar bin Abdul Aziz naik itu, ada orang kata dia ni Mahdi ke? Sebab dia punya keadilan, dia punya kemakmuran yang waktu zaman dia memerintah tu dahsyat. Kan? Ibrahim bin Maisarah kata bukan. Sebab apa? Sebab kalau ikut hadis Mahdi, keadilan tu akan menyeluruh. Kan? Sedangkan zaman Umar ni tak sampai pada tahap tu lagi. Sebab tu kata, para ulama kata kena hati-hati, kena slow-slow. Jangan terlalu cepat. Ya. Dan tak
tak semestinya tak semestinya kita kena kaitkan semua peristiwa besar dalam dunia ni dengan hadis. Itu satu benda lagi. Kadang-kadang ada je peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah, umpamanya perang Teluk, umpamanya perang Afghanistan, umpamanya tsunami, benda-benda besar ni kan tak semestinya mesti dikait dengan hadis akhir zaman. Di dalam sejarah ada je sejarah Qaramitah, kan? Syiah Qaramitah yang membunuh begitu ramai orang yang buat haji, siap curi lagi batu Hajar Aswad bawa balik ke tempat mereka. Berpuluh tahun orang buat haji tak ada Hajar Aswad. Tapi ini tak disebut pun dalam hadis secara spesifik. Jadi sebab itu saya katakan, ada peristiwa yang berlaku, kita tengok sifat tak sama je macam dalam hadis. So kita kata tak ada kaitan lah. Tak semua benda yang perlu diceritakan dan tak semua benda yang perlu dikaitkan dalam hadis Nabi SAW. Dan yang terakhirlah saya sebut, ada benda-benda yang disebut dalam hadis yang kita pun tak tahu dia punya realiti bagaimana. Contohnya bila Nabi sebut dalam hadis tentang peperangan akhir zaman nanti akan berlakunya adanya pedang, kan? Perang dengan pedang. Kita kata tak ada ke orang kata apa machine gun zaman tu, AK-47 dah tak ada ke, M16 dah tak ada ke, kan? Sampai kita nak kena pakai pedang-pedang pula ni. Ada sebagian ulama kata mungkin masa tu teknologi dah tak ada, tapi kita kata kita serahkan ilmunya kepada Allah, kerana Nabi SAW sebut begitu, kita percaya, kita tengok nanti macam mana dan kita beriman dengannya. Mungkin ia bahasa metafora, mungkin juga ia bahasa literal, kita tak tahu. Yang penting kita terima, belum sampai masanya, kita tunggu dulu, jangan terlalu tergesa-gesa. Dan yang terakhir, ni dah terakhir, tadi kata terakhir, ni tak terakhir lagi. Saya katakan yang terakhir lah. Bukan semua benda yang disebut dalam hadis itu, bukan semua benda yang disebut dalam akhir zaman itu benda yang dilarang. Kadang-kadang ada benda yang dilarang, ada benda yang dipuji. Mahdi benda yang dipuji. Nabi Isa benda yang dipuji. Kan? Ada benda yang buruk, Dajjal itu buruk, Ya'juj dan Ma'juj itu buruk. Tapi ada juga benda yang neutral. Nak kata dilarang pun tidak, dibenci pun tidak, nak kata disuruh pun tidak. Umpamanya tadilah macam Imam Nawawi sebut, apabila dia menghuraikan tentang meninggi-ninggikan bangunan. Tinggikan bangunan ni kalau ada keperluan. Kan? Kalau ada keperluan tak jadi salah. Kalau memang diperlukan nak buat bangunan tinggi, walaupun sebahagian sahabat kata mereka tak suka. Tapi ia tidak menjadi satu kesalahan kalau ada keperluan. Selagi tak curi duit rakyat, selagi tak makan duit rasuah, selagi mana tak sailang projek orang, buat bangunan tinggi kerana ada keperluan, silakan. Kerana ia adalah satu keperluan yang dibenarkan di dalam agama. Wallahu taala alam.